dalam perkaya ihram pukul 1:30 pagi minum yang tak sihat lah dua ni dah pusat Allah pada ni, ya Allah. Saya kata dari mana ni, fikir abang lah, bilik abang lah, bilik abang 7. Saya kata ni 8, ni tingkat 8 hotel mana abang ni, hari pusing. Itu yang saya sebut pada jemaah tuan-tuan, jangan anggap pergi ke Mekah ni melancong. Kan Nabi kata di akhir zaman orang pergi ke Mekah ni tempat pertama kerana ibadat, kedua kerana berehat, ketiga kerana nak niaga, keempat saja nak kenal jiwa. Empat sebab nak pergi ke Mekah di akhir zaman. Nombor satu kerana ibadat, maka dapatlah dia ibadat. Duduk di Mekah, duduk di masjid, baca Quran, semayang, baca Quran. Dia tak gaduh nak berebut nak balik. Cuba tengok lepas semayang, berebut nak balik, nak pergi ke mana? Tak boleh ke lepas semayang tu baca Quran barang setengah jam, orang dah lapar baru balik. Mereka nak balik berebut tu sebab nak cari nasi je. Tu je. Nak pergi ke mana? Kita datang sini nak buat ibadah, berebut, tolak, himpit, balik aku Ustaz. Belakang saya teruki, depan saya pula ihram, saya terkepit tak mau. Yang dah tahu macam itu, kenapa keluar awal? Duduk diam-diam, baca Quran barang setengah juzuk, baru balik buat ibadat. Ada yang pergi kerana nak membeli blok. Orang ni tuan-tuan, asyik turun bah, mesti buat balik. Asyik turun bah, mesti buat balik. Tasbih besar tu pun dia buat balik. Tak fikir aku tu, besar je tasbih tak nak bagi anak-anak Ustaz. Itu saja pun 2,5 kilo hak 23 kilo. Nak buat apa tu? Kau orang tak loking banyak. Di Ipoh ada pasar raya loking, pasar raya Memory Lane. Kita pergi lah, sepanjang jalan tu pasar Memory Lane. Kawan-kawan dia kata, woi, dekat loking RM2 berlambak 4 kali besar macam ni. Itu sebab dia nak membeli. Orang yang nak membeli ni tuan, memang dapat. Tapi kadang-kadang selepas dia habis membeli, barang dia hilang. Banyak orang saya jumpa macam itu. Ada yang datang di sini sebab nak berjalan, kerja dia nak melancong, kerja dia nak melawat, melancong, dia nak berjalan. Yang keempat ni sebab nak tenang jiwa. Saya boring lah, duduk di kampung boring lah, duduk bisnes macam-macam lah. Datang sini duduk dekat Darul Tauhid ni sedap tengok Kaabah. Dia tengok Kaabah tu. Tengok orang pergi semayang balik. Kaabah tengok hujan tu. Lagi seronok dia tengok orang jatuh. Dia tenang jiwa tengok orang jatuh. Jadi macam-macam. Antara 4 sebab ini, nombor 1 yang terbaik sekali, datang kerana ibadah. Orang macam ni tuan-tuan, nasi habis pun dia tak kisah. Ada lauk-lauk lah. Lalu habis nasi saja, nasi ada, aku datang untuk ibadat, aku nak makan. Tapi kalau datang yang nombor 2, datang nombor 4, kerja dia tidur. Mayang tak pergi, ibadat tak pergi. Sampai kita cakap, oi nak tidur balik Ipoh lah. Ipoh boleh tidur. Sebab dia dapat itu saja. Bergantung kepada niat kita, bergantung pada keadaan asal kita datang. Jadi sifat qanaah ini sebenarnya dia mengajar kepada kita satu perasaan. Jiwa kita menjadi tenang. Jiwa kita menjadi tenang. Saya tak dapatlah muda-muda tu Ustaz, kerja tu tak dapat. Sabar. Mungkin Allah nak bagi yang lebih baik daripada itu. Ustaz, anak saya tak dapatlah sekolah asrama penuh Ustaz. Sabar. Mungkin Allah nak bagi sekolah yang lebih baik untuk anak kamu. Kalau kita qanaah, dia jiwa tenang. Jiwa tenang. Dia tak rasa satu beban untuk dia. Dia tak rasa satu benda yang besar datang pada dia. Orang yang ada sifat qanaah, perasaan dia tenang. Perasaan tenang ni boleh dapat macam-macam. Pertama, perasaan tenang boleh berada bila kita berada dalam majlis ilmu. Sebab tu dalam majlis ilmu ni, walaupun panas, tuan-tuan tenang. Nilai ekor nak malam. Walaupun panas, tuan-tuan tenang. Sebab malaikat rahmat meliputi kita. Meliputi. Tenang.
Sebab tu waktu mengaji, pada senang tidur. Tunggu. Waktu yang paling senang tidur, waktu belajar, dan waktu dengar khutbah jemaah. Kena tambah khutbah tu pula slow, lagi senang. Yelah. Abang-abang kalau susah tidur malam, pergi dengar khutbah. Tunggu harap dia, insyaAllah lah dekat lama. Khutbah Melayu. Alhamdulillah. Dah dapat pula pihak. Pasal malaikat rahmat datang. Benda ni pernah berlaku pada sahabat Nabi. Kenapa bila kami dengar Rasulullah bercakap, kami rasa semangat nak buat. Bila dah baca pun hilang semangat. Nabi kata nak buat macam mana? Malaikat hantar kamu setakat rumah. Lepas tu dia pun hilang naik ke atas. Masa tu malaikat tak sama kamu dah. Sebab tu kamu dengar ceramah agama tak jemu 2 jam. Mana tentang jemu 2 jam? Tak jemu kan? Saya pernah ceramah 4 jam kan? 4 jam seorang. Tak bergerak walaupun seorang. Tak jemu. Sebab apa? Malaikat. Bukan saya hebat. Bukan. Malaikat duduk. Malaikat duduk. Setan pun tak. Kita berada dalam majlis ilmu. Saya ceramah 3 jam setengah. Soal jawab setengah jam. Pasal susah nak sembahyang orang yang tak khusyuk. Orang yang khusyuk bila dia sembahyang selesai segala masalah. Mengadu dengan Tuhan. Saya mengajar pada orang supaya sembahyang. Saya selalu mengajar pada orang, ambil beras. Ambil beras, baca 70 kali Al-Fatihah. Sembahyang hajat, baca Al-Fatihah 70 kali selama seminggu. Buat bukan Al-Fatihah, surah. Tak gitu kita baca Al-Fatihah, Al-Fatihah. Senang lah. 10 minit dah habis lah. Baca surah Al-Fatihah. Buat selama 70 kali selama 7 hari pada beras yang sama. Tapi orang tak nak buat. Dia suruh saya buat juga. Saya pun tak ada masa. Saya tengok isteri saya pun tak ada masa. Isteri nombor 2 langsung tak jumpa. Tak jumpa langsung. Isteri nombor 3 tak pernah tengok. Isteri nombor 4 di mana duduk saya pun tak. Sibuk benar-benar. Ada orang percaya, ya Allah, 4 ini tu. Orang cakap dia tak faham. Memang jumpa dah tak ada. Kadang-kadang ya Allah, dia cakap 4. Dia kompong tidur. Orang baca 70 kali. Ada masalah tuan, bagi air, bagi beras, dia bagi makan. InsyaAllah. Apa kita nak mengadu bomo sana, bomo sini, nurun sana, nurun sini, apa masalah? Mengadu kepada Allah. Kalau mengadu kepada Allah, Allah tolong. Ada jemaah saya hilang beg. Hilang dia bukan salah orang. Hilang dia macam salah sendiri. Orang kata buat turun beg sebelum asar. Dia buat turun beg sebelum zuhur. Ini mana? Orang kata beg buat turun di lobi sebelum asar. Faham? Okey. Dia mau buat turun beg sebelum zuhur depan bilik hotel. Datang penggerak tu tolak sekali. Dia heret buah sekali. Ada beg-beg orang lain pun dia buah sekali. Naik bawah lain. Naik bawah lain. Bila kita angkut beg kita, buah kita pula. Bila sampai di hotel waktu turun, mana beg makcik? Mana beg makcik? Ada, tak ada tinggal dalam bas tu semua dia turun. Kalau ada. Hei, letih lah tuan-tuan. Saya juga nak selesai kan tu. Apa hanya kau? Beg akak tak ada. Sekarang mana beg akak Ustaz? Ustaz saya nak saman packing Ustaz. Sabar wak, sabar makcik. Makcik waktu keluar barang bila? Sebelum zuhur lagi makcik nak keluar. Kan dia bercakap sebelum asar. Makcik letak di mana? Depan pintu bilik makcik. Kan dia bercakap dekat lobi. Depan pintu bilik syarikat lain. Dia mau kutip, dia mau kolek. Tak tahulah, tapi macam tak di luar lah. Dah, dia salah kawan lain pula. Kalau ada cabai tu sorok dulu cabai. Saya kata sabar makcik. Semua orang nak ke Mekah.
Bah yang mula-mula pun nak ke Mekah, bah kedua pun nak ke Mekah, bah ketiga pun nak ke Mekah. Tak ada hilang baik makcik tu. Tulis nama dah? Tak ada tulis. Itu salah makcik. Baik tak tulis, ni tak tulis, makcik salah orang. Tapi tak ada ngaku salah tu. Orang lain juga salah. Saya kata doa makcik. Doa insya-Allah. Kalau doa kalau tak usaha tak jumpa ya Ustaz. Astagfirullah. La ilaha illallah. Dia tak buka bab tasawuf. Sudah tuan-tuan, kita ni kalau buka bab tasawuf, doa Allah tu mengalahkan usaha. Jangan lupa, usaha tu ikhtiar. Ya, kalau tuan-tuan doa, ya Allah, kenyangkan aku. Tak payah makan, kenyang. Tu kena ingat kekuatan doa. Kenyang itu bukan sebab dengan makan. Kenyang itu dengan sebab Allah bagi makan. Allah bagi kenyang. Sebab tu ada ulama-ulama tasawuf, dia tak minta makan. Ya Allah, kenyangkanlah aku, ya Allah. Tak makan dia, sebab sentiasa dia rasa kenyang. Dengan doa. Doa lagi power pada usaha tu. Sebab tu ada ulama-ulama tasawuf di masjid. Walaupun tak kerja, ke masjid, ya Allah, bagilah aku rezeki. Orang tahu rezeki. Tapi nak sampai faham macam tu kira hebat. Semua betul-betul yakin, betul-betul. Saya kata akak doa, insyaAllah kita cari. Yang jangan gaduh. Ustaz, saya beli 50 jubah, Ustaz tak? Saya sedekah pada orang. 50 jubah. Mana nak cari 50 jubah? Niaga ke apa kira? Sekarang niaga jubah di jalan. Lebar ya. Yang tu semua. Mana ada orang boleh beli 50 jubah duduk di Madinah? Saya buat. Saya kata insya-Allah, yakin Allah hantar. Bolehlah telefon kawan. Rupa-rupanya tentang beg demo tu depan hotel. Depan hotel semua aja. Saya pergi Mila cari mana syarikat. Duduk kat cermin tengok. Saya tengok package. Package umrah. Dok travel. Baca. Buat bawah. Beg. Apa? Saya baca dari atas. Dah travel mengucapkan selamat mengerjakan umrah pada jemaah kami. Hubungilah dok. Beg. Aduh beg itu. Panggil kawan-kawan, pikir studio tu memang 50 lek semua. Mudah. Tak bayar tahan kereta, tak kereta berhenti. Kita kalau nak lintas jalan tak bayar, pikir begini kereta faham berhenti tu. Subhanallah. Aku nak takut. Saya takut Tuhan kalau dia kata rezeki kita. Apa yang kita susah-susah hati? Kalau Allah kata itu bukan rezeki kita, bukan rezeki kita, kau nak amal. Ada orang yang sampai bertunang, lagi 2 hari nak kahwin. Pelamin dah buat, kemah dah pasang, lembu pun dah menunggu dah sembelih. Tiba-tiba SMS, saya minta maaf, kita tak dapat teruskan perkahwinan kita. Merajuk marah. Dah separuh gila. Relax lah. Kamu belum kahwin, kamu baru bertunang. Relax lah. Masih lagi saham tinggi, masih anak dara. Habis tu lembu tu Ustaz, kemah-kemah tu apa? Teruskan kenuri, buat tahlil. Malu tu kampung, malu apa? Ada yang jenis pakai pengantin juga, duduk atas pelamin juga, seorang dia berganti. Saya tetap nak luruskan hajat saya juga. Gila. Kasih bilik kosong pelamin tu gila. Lah itu menjadi masalah. Dah tak ada jodoh. Macam mana? Kau nak lah. Ada yang bila putih tunang berhenti saja.